Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sempat juga saya nak live petang ni sebab kebiasaannya saya akan live dalam pukul 6.30, tadi ada urusan kerja. Dan sebenarnya saya baru selesai daripada memberi latihan ataupun menjadi speaker untuk seminar strategi funnel FB page. Ini adalah anjuran ABS Digital Media Sdn Bhd dan saya berkongsi dengan mereka, tajuknya ialah asas konten strategi. Jadi saya harap sekiranya anda berkesempatan, anda boleh hadir. Baiklah. Jadi saya ambil kesempatan hujung-hujung. Kalau tak, saya ingat saya malas lagi nak buat. Tapi bagi saya tak lama pun, dalam 10 minit, 15 minit live ini. Jadi tajuk live ini ialah storyline yang boleh buat penonton beremosi dan tajuk ini ialah cadangan daripada Tuan Adli Muhammad. Dan terima kasih sebab atas tajuk tu kenalah dengan course saya iaitu copywriting. Jadi jemput datang, terima kasih yang dah masuk FB Live ni. Saya harap anda tonton sampai habis and kalau bermanfaat boleh like dan share. Selamat petang Tuan Ridwan Arif. Selamat datang dan jemput tonton. Baiklah. Sekarang ni saya di office lah. Baru selesai event tadi. Okey. Jadi untuk membina storyline yang boleh buat penonton beremosi ni, saya kena pecahkan dulu. Dia macam pidato lah. Kita kena menghuraikan definisi bagi setiap satu patah perkataan. Storyline yang boleh buat penonton beremosi. Storyline. Ini saya ambil kira dalam menulis storytelling ataupun menulis script writing untuk sebuah cerita. Cerita ini boleh jadi bentuk story telling, maksudnya penulisan bercerita. Boleh jadi juga dalam bentuk video, untuk video presentation, tak ada masalah. Manakala penonton beremosi, dia nak saya berkongsi tentang story line yang boleh buat penonton beremosi. Penonton beremosi ini saya pun tak dapat nak tangkap, tapi apa yang saya boleh cerita ialah emosi ini ialah emosi kesaksamaan. Kesaksamaan ini bermaksud cerita ini faham struggle pengguna. Cerita ini betul-betul mirroring. Dia tahu apa yang telah dilalui. Itu dinamakan sebagai story. Sebab itu storytelling ni dia sangat power sebab satu, dia boleh menggugat emosi orang, sama ada ketawa, suka, sedih, kecewa, berharap. Itu antara emosi-emosi yang dimaksudkan. Jadi untuk membina storyline yang boleh buat penonton beremosi ini, kita kena belajar cara menulis story. Kalau ada satu buku tu namanya ialah Brand Story, How to Write Brand Story. Dia mengajarlah ada 7 langkah untuk tulis brand story. Versinya lebih kurang sama juga. Ataupun kalau tuan-tuan pernah dengar tentang hero journey pun sama juga. Tapi untuk kita create untuk penonton beremosi, pertama sekali kita mesti buat kajian siapa pelanggan kita, siapa pengguna kita. Jadi story akan jadi sangat beremosi, story akan jadi sangat power sekiranya kita dapatkan data direct daripada pengguna kita. Maksudnya kita akan tanya beberapa soalan kepada pengguna kita dan kita guna maklumat yang kita dapat dan kita bentangkan dalam bentuk story. Sebab itu kebanyakan cerita-cerita yang meletup-letup adalah based on true story. Sebab cerita itu betul. Cerita itu benar. And kalau bukan cerita benar pun, dia present cerita-cerita itu diadaptasi daripada kisah kehidupan dia. Diadaptasi daripada kisah sekelilingnya. Mungkin dia pernah ada kawan yang kisah hidupnya sebegini. Kemudian dia convert jadi story. Sebab itu adalah real story. Kenapa lagu-lagu dulu boleh hit? Hit tu kau-kau punya. Sebab satu je, dalam lagu itu ada storyline-nya sendiri. Lagu tu cerita bahagia bersama kekasih, kemudian kekasih tu curang, kemudian dia hidup derita. So adalah
dia punya storyline-nya begitu. Okay, jadi untuk membuatkan penonton beremosi, mestilah kita ambil daripada cerita sebenar. Nak reka boleh ke? Saya tak recommend sangat. Kalau you cakap nak reka cerita, pastikan you buat disclaimer awal-awal, ini ialah cerita rekaan semata-mata. Kena inform. Sebab kita takut pembeli kita beli produk kita sebab dia terpengaruh dengan cerita tu, dengan anggapan cerita tu ialah cerita benar. Sedangkan itu adalah cerita rekaan, tak pasal-pasal. Rezeki kita jadi hau. Alright. Jadi, apa yang kita nak kena buat? Biasanya, step yang pertama adalah kita nak kena kenalkan watak tu siapa dulu. Kenalkan dulu watak tu siapa. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua ialah apa masalah dia. Apa masalah dia. Dan yang ketiga ialah kenapa dia kena selesaikan masalah dia dengan segera. Dan yang keempat ialah bagaimana dia jumpa dengan produk ataupun servis kita. Kemudian, yang kelima ialah apa usaha tambah dia selain daripada guna produk kita, apa yang dia buat lagi untuk meningkatkan lagi keberkesanan produk ataupun servis kita. Yang keenam ialah apa perubahan dalam kehidupannya. Itu yang kita nak kena tahu juga. Dan yang seterusnya ialah bolehlah kita nak pitching. Okey, dapat tangkap. Yang pertama ialah kita kenalkan hero kita, maksudnya customer. Hero itu ialah customer, bukan produk kita yang hero. Okey. Yang pertama kenalkan hero ataupun customer. Dan yang kedua ialah kita mesti nak kenal pasti masalah yang dia hadapi. Apa yang dia buat sampai tak boleh tidur lena malam. Dan apabila dia ada masalah ni, apa kesan kepada dia punya, apa orang panggil? Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang memberi, bagaimana dengan masalah itu memberi kesan buruk dalam hidup dia. Adakah self-confidence-nya hilang? Adakah dia selalu dikutuk orang? Ataupun dia selalu diperli orang? Itu maksudnya kesan. Ataupun dia rasa diri ni banyak menyusahkan orang. Macam tu. Antara kesan-kesan daripada masalah tu. Seterusnya, ialah kenapa dia kena ubah. Kenapa dia kena selesaikan masalah dia dengan cepat. Seterusnya ialah kenapa dia kena seterusnya ialah bagaimana dia jumpa produk kita. Okey. Seterusnya ialah bagaimana cara dia guna produk kita dan apa aktiviti tambahan yang dia buat untuk memberi kesan tambahan kepada produk kita. Sebagai contoh, kalau produk kurus, kita tak boleh cakap dia dengan minum produk kurus, dia terus kurus. Tak boleh. Dia cakap dengan produk kurus ni dia rasa lebih, dia dapat kawal selera makan, dia tenaga dia banyak, kemudian dia boleh buat rutin dia untuk jogging, diet, apa semua tu, baru nampak kesan. Dan dia tak akan tinggal 3 liter 1 hari punya air. Itu yang saya maksudkan. Seterusnya ialah apa impak dalam hidup dia apabila dia dah, apa manfaat selepas dia dah dapat kesan yang dia nak. Hidup gembira ke, naik pangkat ke, bla 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 ke, berat badan turun ke, hilang jerawat ke. Dan seterusnya ialah barulah kita pitching produk kita. Okay, so itu sahaja. Ada 7 cara, 7 framework juga. Kebetulan sama. And basically dia bukan kebetulan sama. Memang kat mana-mana pun kalau you belajar, benda ni juga. Benda ini yang diterangkan. So saya harap anda dapat tangkaplah 7 step tu. Kalau mana yang dah terlepas tu tak apa, boleh tengok balik. Saya tak ada masalah sebab saya bila saya mula live ni saya akan terus berkongsi. Jarang saya nak tunggu orang. Jadi untuk tambah lagi keberkesanan story kita, kita kena, keyword ni ialah penonton beremosi tu, kita kena banyak survey. Jadi based on apa maklumat yang saya bagi tadi, you kena buat survey, blast dekat you punya pengguna. Cakap je, isi borang ini dan anda berpeluang menang 1 gram emas. Berpusu-pusu lah orang akan isi. Baiklah, apa yang kita nak tanya? Based on framework yang pertama ialah
kenalkan hero kita. Jadi kita akan minta data. Puan nama apa, umur berapa, macam mana keadaan hidup sekarang, anak berapa orang, bla 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 bla. Okey. So yang kedua ialah masalah. Apa masalah yang puan hadapi sekarang? Dan setakat ni bagaimana masalah ni efek kehidupan puan? Okey. Yang ke seterusnya soalannya ialah kenapa puan kena selesaikan masalah puan dengan segera? Dia pun akan isi bla 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 bla. Okey. Seterusnya ialah macam mana puan jumpa dengan produk ni? Bagaimana cara puan guna produk ni dan dalam tempoh berapa lama puan nampak efek? Apa aktiviti yang puan buat? Soalannya sama je based on frame tadi tu. Kita tanya, kita buat survey dekat kita punya customer sebab kita akan dapat real data. Bayangkanlah kalau kita ada 10 story, 10 customer, 10 story, kita boleh split test story mana lagi cantik, story mana yang akan beri kesan yang baiklah kepada kita punya prestasi iklan. Berapa banyak leads dapat, berapa conversion dapat, benda-benda metrik yang you letak sendiri, apa yang you nak letak. Okay. So, itu sahaja perkongsian. So, kalau you rasa macam, dah nak habis dah ke? Yes, nak habis. Boleh tengok semula. Sekejap after this, saya akan save live ni. Macam biasa, saya akan save live ni. Kemudian saya akan letak dekat story saya juga. And terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Arigato. Assalamualaikum.